Bayangkan, seorang bekas Menteri Negeri yang pernah berada di kerusi kuasa kini berdepan dinding besi penjara. Soalannya, apakah benar beliau bersalah sepenuhnya atau wujud percaturan politik yang lebih besar di sebaliknya? Inilah kisah panas yang sedang menjadi bualan ramai. Disclaimer, sumber berita asal oleh V. Anbalagan, Free Malaysia Today. Hari ini di Putrajaya, Mahkamah Rayuan telah menolak permohonan semakan yang difailkan oleh bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Peter Antony. Beliau sebelum ini disabitkan kesalahan pemalsuan dokumen dan kini sedang menjalani hukuman penjara selama 3 tahun di samping denda RM50,000 yang telah pun dibayar. Panel 3 hakim yang dipemerusikan oleh Hakim Azman Abdullah memutuskan bahawa tiada berlaku kegagalan keadilan dalam kes ini. Menurut beliau, Peter telah diberikan sepenuhnya hak untuk didamar. Oleh itu, permohonan semakan untuk mengadakan perbicaraan semula ditolak. Turut serta dalam panel berkenaan ialah Hakim Norin Badarudin dan Hakim Hayatul Akmal Abdul Aziz. Isu yang menjadi perdebatan dalam rayuan kali ini adalah mengenai laporan polis oleh seorang saksi pendakwaan bernama Syukurdin. Peguam bela berhujah bahawa laporan itu sepatutnya membebaskan Peter daripada tuduhan kerana ia mengandungi perincian penting yang tidak pernah didedahkan sewaktu perbicaraan asal. Dalam laporan tersebut, Syukur mendakwa bahawa seorang pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah menokok tambah perenggan terakhir laporannya bagi mengaitkan nama Peter. Kononnya, Peter didakwa menggunakan Universiti Malaysia Sabah UMS untuk mengelirukan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib Razak, dalam urusan mendapatkan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan. Pihak pembelaan berhujah bahawa laporan polis bertarikh 9 Ogos 2018 itu sepatutnya menjadi bukti baharu yang membuktikan Peter tidak bersalah. Tambahan pula, mereka mendakwa kegagalan menyerahkan bukti tersebut semasa perbicaraan asal telah menafikan hak Peter untuk menyoal balas syukur. Tahun lalu, Mahkamah Rayuan sendiri telah membenarkan laporan polis tersebut diterima sebagai bukti tambahan setelah Peter mendakwa beliau hanya mengetahui kewujudannya melalui seorang rakan. Namun pada Mac 2024, panel Mahkamah Rayuan lain yang dianggotai oleh Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim, Hakim Zaini Mazlan dan Hakim Azmi Arifin telah membuat keputusan bahawa bukti baharu itu tidak membawa sebarang perubahan besar dalam kes. Hakim Zaini dalam penghakiman penuh yang dikeluarkan minggu ini menegaskan walaupun laporan tersebut diterima, ia tidak mampu mengubah keputusan sabitan. Peguam Peter Hanif Khatri Abdullah berhujah bahawa alasan bertulis sepanjang 16 muka surat daripada panel terdahulu tidak menyentuh langsung mengenai bukti baharu itu dan hanya disebut dalam penghakiman setebal 24 muka surat beberapa hari kemudian. Menurutnya, perkara itu seperti suatu afterthought. Bagaimanapun, pihak pendakwaan yang diketuai oleh Timbalan Pendakwa Raya, Wan Syahrudin Wan Ladin, menegaskan bahawa isu tersebut telah pun dibincang sepenuhnya dan Peter gagal memenuhi tahap perundangan yang diperlukan untuk membuka semula perbicaraan. Untuk rekod, Peter bekas ahli Dewan Undangan Negeri Melalap dan juga bekas Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM telah disabitkan kesalahan pada 2022 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Beliau didapati bersalah memalsukan surat daripada pejabat Timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014. Surat itu mengandungi kenyataan palsu yang kemudiannya digunakan untuk tujuan penipuan berkaitan kontrak penyelenggaraan dan perkhidmatan UMS.
Hakim menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rm50.000. Beliau telah membayar denda itu, namun kini sedang menjalani hukuman penjara. Latar belakang kes ini turut memberi warna politik yang menarik. Peter merupakan seorang tokoh utama dalam kerajaan warisan yang diterajui Datuk Seri Shafie Apdal antara tahun 2018 hingga 2020. Malah Peter pernah dianggap sebagai orang kanan Shafie yang memainkan peranan penting dalam jentera parti. Namun selepas kejatuhan kerajaan warisan, beliau menubuhkan parti baharunya KDM sebelum akhirnya melepaskan jawatan presiden pada 2023. Tidak sedikit pihak yang mendakwa kes mahkamah yang menjerat beliau mempunyai kaitan dengan pergelutan politik Sabah. Walaupun mahkamah berulang kali menegaskan keputusan dibuat berdasarkan fakta undang-undang. Persoalannya sekarang, adakah benar semua bukti yang dipersembahkan sudah mencukupi untuk menutup sebarang keraguan munasabah? Bagaimana pula dengan dakwaan bahawa pegawai SPRM menokok tambah laporan saksi? Adakah ia hanya persepsi atau ada kebenaran yang lebih dalam? Mengapa mahkamah menerima laporan itu sebagai bukti tambahan tetapi kemudian mengatakan ia tidak membawa sebarang makna kepada sabitan? Ini yang menjadi tanda tanya besar kepada orang awam. Lebih menarik, kes ini berlaku dalam konteks politik Sabah yang sering dilanda gelora. Peter Anthony bukan sekadar individu tetapi seorang tokoh politik yang pernah memegang kuasa. Maka setiap keputusan mahkamah terhadap dirinya pasti akan dilihat daripada dua sisi. Satu, sisi undang-undang yang menegaskan prinsip keadilan mesti ditegakkan. Dua, sisi politik yang penuh dengan spekulasi bahawa ada pihak-pihak tertentu berkepentingan untuk menamatkan karier beliau. Ramai juga yang tertanya-tanya, apakah masa depan politik Peter selepas ini? Adakah beliau akan bangkit semula setelah tamat hukuman penjara? Atau kisahnya akan berakhir sebagai pengajaran pahit dalam dunia politik Sabah? Ada pihak yang percaya bahawa penyokong setianya masih menunggu dan beliau berpotensi kembali ke pentas politik jika keadaan mengizinkan. Namun tidak kurang juga yang berpendapat bahawa stigma sabitan jenayah akan terus menghantui kerjayanya. Lebih luas lagi, kes ini membuka persoalan mengenai integriti siasatan dan pendakwaan dalam negara. Jika benar terdapat campur tangan atau manipulasi dalam laporan saksi, apakah implikasinya terhadap ratusan kes lain yang dikendalikan agensi sama? Dan jika tidak benar, mengapa persepsi ini begitu kuat di mata masyarakat? Bukankah ketelusan sepatutnya menjadi asas kepada sistem keadilan? Kes Peter Anthony sebenarnya bukan kes terpencil. Malaysia sudah berkali-kali menyaksikan tokoh politik dari pelbagai parti berdepan dengan sabitan jenayah. Namun setiap kali ia berlaku, rakyat tetap terbelah dua. Ada yang melihatnya sebagai tanda kematangan undang-undang, ada pula yang melihatnya sebagai senjata politik. Di Sabah sendiri, sejarah politiknya penuh dengan kisah jatuh bangun pemimpin yang disabitkan, dituduh atau disingkirkan melalui permainan kuasa. Akhirnya, persoalan paling besar untuk kita fikirkan ialah, adakah kes Peter Anthony ini benar-benar kes pemalsuan dokumen semata-mata? Atau sebahagian daripada drama politik yang lebih besar? Apakah rakyat boleh menerima jawapan rasmi mahkamah sebagai muktamad atau akan terus menaruh syak wasangka terhadap integriti sistem? Sahabat-sahabat penonton sekalian, anda sendiri bagaimana melihat isu ini? Adakah Peter Anthony mangsa keadaan politik atau beliau memang melakukan kesalahan yang tidak boleh dimaafkan? Tinggalkan pandangan anda di ruangan komen. Dan seperti biasa, jangan lupa tekan butang subscribe
like dan share video ini supaya lebih ramai boleh mengikuti pendedahan dan analisis politik Sabah yang penuh kontroversi ini. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya.